بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة إن الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama sama-sama terima syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah rezekikan lagi kita untuk hadir di masjid hari ini. Sama-sama rezekikan kita untuk salat jemaah. Selesai rezekikan juga kita untuk berkumpul dan berada dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah tuan, pada pagi ini dan takdir Allah pertemukan kita awal sikit. Sebenarnya kali ikut yang dirancangkan saya berkuliah pagi esok sebenarnya. Tapi pagi ini Ustaz Muhammad tapi dia tak dapat datang. Alhamdulillah kita dapat isi juga, saya ganti dia pagi ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik kepada kuliah kita, mengajar kita daripada kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih berada di bab bayan kathrati turuqil khairat, bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, jadi hari ini kita teruskan pengajian kita. Kita baca hadis yang seterusnya daripada bab yang menceritakan banyaknya jalan-jalan kebaikan daripada kitab ni. Jadi hadis yang seterusnya daripada Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa anhu qala arada banu Salimah an yantaqilu qurba al-masjid fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurba al-masjid. فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب أثاركم دياركم تكتب أثاركم. رواه مسلم. وفي رواية إن بكل خطوة درجة. رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. Maksud hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu juga, daripada Jabir juga katanya, Bani Salimah berhasrat untuk berpindah ke tempat berhampiran dengan Masjid Nabi. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya aku telah menerima berita bahawa kamu semua hendak berpindah ke tempat berhampiran dengan masjid. Lalu dijawab oleh mereka, benar wahai Rasulullah, begitulah hajat kami. Sabda baginda lagi, wahai Bani Salimah, tetaplah kamu di kampung kamu, akan dikira kesan-kesan, yakni kesan perjalanan kamu ke masjid untuk berjemaah, dan tetaplah kamu duduk dan janganlah kamu berpindah. Pada ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya tiap-tiap langkah itu mempunyai darjat, yakni pahala. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dengan makna daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Hadis berkenaan dengan Bani Salimah, kita menceritakan dulu bahawa dalam Islam ada hadis yang kita baca banyak sebelum ni. Dan setiap perbuatan, setiap yang kita nampak kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, setiap yang nama kebaikan Allah sediakan pahala bagi kita. Allah tingkatkan darjat kita dan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita cerita di hadis yang dulu, bukan semua kebaikan yang kita sangka itu keputusan yang tepat, kita sangka dia terbaik, bukan semua dia terbaik dalam syariat. Tidak. Kita katakan dahulu, ada setengah-setengah zikir dia zikir tu di tempat sekian, tapi bila kita pindahkan ke tempat sekian, adakah dia masih jadi baik lagi? Walaupun dia zikir, dia tak jadi seperti mana yang disyariatkan dah. Seperti juga ada setengah-setengah di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhu, betul-betul dan dirahmati Allah, bila mana Nabi berpindah ke Madinah, ada satu kumpulan, ada satu golongan yang dinamakan Banu Salimah. Banu Salimah ni salah satu puak, salah satu suku keturunan yang duduk di hujung Madinah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, orang Ansar yang berada di Madinah, dia dah Islam. Orang-orang Madinah, orang Mekah Muhajirin yang berpindah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Nabi bina masjid dan menjadikan masjid ini sebagai pusat segala-galanya. Terutamanya pusat tarbiyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Banu Salimah ni dia rasa apa? Dia rasa seronok bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Ansar. Banu Salimah ni salah satu golongan daripada Ansar. Jadi dia seronok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi memandangkan tempat dia agak jauh. Dan kebetulan di kawasan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi kawasan yang kosong. Jadi kerana dia jauh, dia ambil keputusan untuk berpindah ke kawasan kosong tersebut. Maka berita ni didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Nabi tanya dulu. Nabi kata, aku dengar, Nabi kata, innahu qad balaghani annakum turidu an tantaqilu qurbal masjid. Aku dengar berita kamu nak pindah dekat dengan masjid ni. Dia mau jawab, ya wahai Rasulullah, benar kami nak pindah. Kenapa dia nak pindah? Sebab nak memudahkan dia makan masjid. Satu confirmation, kalau kita duduk dekat, mungkin kita boleh solat berjemaah setiap masa. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita ceritakan dalam hadis yang dulu, yang mana sahabat-sahabat yang miskin berjumpa dengan Nabi, dia kata, Zahaba ahlul dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami dah pergi bawa pahala banyak. Kenapa? Kerana kaya dia mahu sahaja, dia boleh berbeza dengan kami dari segi pahala. Kerana kayanya, dari segi harta, boleh bersedekah, boleh berzakat dan sebagainya kerana kaya. Jadi sahabat dia sensitif benda-benda macam ni. Dia memang sahabat betul-betul yang apa? Fastabiqul khairat. Ya Allah, kita berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Sahabat memang sahut benda tu. Dia tak macam kita. Saya nak kata, kita duduk dekat masjid, kita biar orang jauh mari, kita bukan lambat, kita tak mari langsung pun kita tak rasa apa. Pasal roh fastabiqul khairat tak ada dalam jiwa kita. Orang mari masjid, letaklah. Ya, kita duduk tengah beli barang dekat je dengan masjid. Orang datang masjid, kita tak rasa apa. Sebab kita tak faham benda tu. Allah kata fastabiqul khairat. Allah kata apa? Rebutlah peluang ni, berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sahabat dia sensitif. Dia nak pastikan dia termasuk dalam golongan ni. Dia nak pastikan dia masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Dia nak pastikan dia masuk golongan orang beriman, golongan orang baik. Dan tuan-tuan, kita kena sedar, tuan-tuan, tak rugi jadi orang baik. Tak rugi jadi orang baik. Tak akan rugi jadi orang baik, tak akan rugi jadi orang bertakwa. Kita mungkin disebabkan benda tu kita tak rasa macam para sahabat. Sahabat dia tengok kawan-kawan lebih banyak bersedekah, dia pergi jumpa dengan Nabi. Apa yang kami boleh buat nak mengatasi pahala ataupun nak menyamai pahala orang-orang yang boleh bersedekah sedangkan kami tak boleh sedekah. Begitu juga dengan Bani Salimah. Mungkin akan banyak benda yang dia ketinggalan kalau dia duduk jauh. Kalau dia duduk jauh. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikatakan zaman Nabi, dikatakan, saya pun kurang pasti,
Dikatakan zaman Nabi dahulu, pusat Madinah itu hanya sekitar keluasan masjid Nabi sekarang. Logiklah kan, 1000 tahun lebih kan. Itulah bandarnya dikatakan. Itulah bandarnya. Itu pun tuan-tuan kalau kita pusing tentang rumah kaki lah. Kalau kita pusing keliling masjid Nabi itu dah rumah kaki dah luas tuan-tuan. Ya. Jadi tuan Banu Salimah tuan-tuan, kerana mengetahui banyak kegiatan bersama dengan Nabi, dia nak pindah. Nabi pula dengan sifat yang bagus tuan-tuan, dia tanya dulu, betul ke kamu nak pindah? Ini benda yang bagus dalam Islam tuan-tuan. Kita panggil tabayyun. Kita ambil kepastian dahulu. Nabi kata sungguh ke kamu nak pindah pun ke kamu nak pindah. Dia berkata sungguh lah. Nabi kata apa? Nabi kata Banu Salimah, diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum. Nabi ulang 2 kali. Nabi kata, wahai Banu Salimah, dia kata, tetaplah kamu, dia kata, tetaplah kamu di situ. Diyarukum tuktabu atharukum, rumah-rumah kamu itu, dia kata, ataupun rumah-rumah kamu tu, ataupun perjalanan kamu daripada rumah kamu tu, akan ditulis langkah-langkah kamu tu ke masjid. Akan ditulis langkah-langkah kamu ke masjid. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, bermakna di sini setiap yang jauh di masjid tuan-tuan, walaupun kita jauh tuan-tuan, kita ada kelebihan daripada orang yang dekat. Kita berusaha lebih daripada orang dekat itu bukan sia-sia dalam agama tuan-tuan, bukan sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dia punya ganjaran. Tuan-tuan, dalam satu riwayat tuan-tuan, ada riwayat yang ni juga tuan-tuan, tapi hadis ni juga, tapi riwayat yang lain tuan-tuan. Hadis daripada ada satu hadis dia kata Bani Salimah, dia kata kanat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata kanat Banu Salimah fi nahiyatil Madinah fa aradu an naqlah ila qurbil masjid. Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, dia kata dulu, dia kata Bani Salimah, dia duduk di satu sudut yang jauh daripada Masjid Nabi di Madinah tu, dia kata. Dan dia nak berpindah ke tempat yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini. Ayat apa tuan-tuan? Ayat surah Yasin nombor 12. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya Allah kata, kamilah yang telah menghidupkan orang mati, kamilah telah menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, kami telah tuliskan segala apa yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka tinggal, apa yang mereka lalui. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ayat ni kata Allah menghidupkan kita daripada tak ada. Daripada kita yang tak hidup, Allah hidupkan kita. Dan Allah tulis segala-galanya yang kita buat, dan Allah tulis segala-galanya apa yang kita rasai, apa yang kita lalui sepanjang hidup kita tersebut. Termasuklah langkah kita ke masjid, termasuklah kita rasa susah, termasuklah kesungguhan kita untuk datang ke masjid, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Ini kisah Banu Salimah. Banu Salimah ni dia hendak duduk dekat dengan Nabi, tapi Nabi kata jangan, kerana jauhnya kamu itu ada manfaatnya, bukan tak ada manfaatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ia ni berita gembira bagi orang yang jauh. Berita gembira bagi orang yang jauh. Sama ada berkenderaan ataupun tidak berkenderaan, ataupun dengan jalan kaki, tapi ada berita gembira yang Nabi dah cerita kat kita dah 1000 tahun lebih lah. Ada pahala, ada ganjaran di sisi Allah. Kita yang bersusah, bersungguh-sungguh untuk sampai juga ke masjid, walaupun kita jauh daripada orang lain. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ada saudara-saudara kita, tuan-tuan, saya jumpa di 2-3 masjid tuan-tuan, yang dia ada surau-surau dekat, tapi kerana ada beberapa masalah, bukan masalah dia dengan orang tuan-tuan, tapi kerana majlis ilmu dan sebagainya tuan-tuan. Saya kenal 2-3 orang tuan, dia berulang
lebih daripada 5 km, lebih 6 km, hampir 10 km ke satu masjid tuan-tuan. Dan konsisten tuan-tuan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa Zuhur dan Asar, maka dia semayanglah dekat dengan rumah dia. Tapi boleh kata setiap majlis ilmu, setiap kuliah yang saya hadiri dia ada. Sedangkan rumah dia hampir 10 km tuan-tuan dengan masjid tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ada juga tuan-tuan saya dengar, tapi saya tak pasti siapa dia tuan-tuan. Di Masjid Bido tuan-tuan, di Masjid Bido ada saudara kita orang asli daripada Pos Gedong yang konsisten sembahyang Jumaat. Tapi tak ramai. Saya dengar cerita tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita nak cari orang macam ni tuan-tuan. Daripada Pos Gedong. Pos Gedong dulu saya pernah naik tuan-tuan. Saya pernah naik beberapa kali yang itu. Masa saya jaga UBSR dulu. Lama lah. 10 tahun lebih dah. Naik motor saya naik tuan-tuan. Saya kira lah masa tu tuan-tuan jarak perjalanan lebih kurang 14 km daripada pos Sentar yang boleh pergi dengan kereta tu. Nak menggunakan motor, sekarang boleh guna kereta dah. Masa tu tak boleh guna kereta, saya kira saya lebih kurang 14 km, 13-14 juga tuan-tuan. Kami pakai motor lebih kurang 45 minit baru sampai. Sebab kami tak apa biasa lah. Kalau dia kena scrambler, kejap cepat sikit tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kalau dia nak solat Jumaat, tu apa dia dah turun tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia dapat ganjaran langkah-langkah yang jauh ke masjid tuan-tuan, jarak yang jauh ke masjid tuan-tuan. Dan dia dapat pahala tuan-tuan. Dia awal keluar untuk solat Jumaat. Tabkir ila Jumaat, satu sunnah yang Aisyah kata ramai orang tinggalkan kerana sejak Nabi wafat lagi. Tabkir ila Jumaat, keluar awal-awal untuk bersolat jemaah, bersolat Jumaat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Banu Salimah ni tuan-tuan, Nabi kata jangan pindah. Walaupun ada kawasan yang kosong, jangan pindah. Kerana itu peluang untuk kamu. Peluang untuk kamu. Islam menganggap itu satu kebaikan, Islam menganggap itu satu pahala, dan Allah memberi ganjaran yang setimpal dengan usaha kamu tersebut. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, ini motivasi kita. Jauh, ya jauh, dia akan susah sikit. Tetapi adakah dia kesusahan kita tidak berbayar? Dia berbayar lebih daripada orang yang dekat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, itu belum kita cerita semayang lagi tuan-tuan. Itu belum kita cerita semayang dan sebagainya. Baru kita cerita apa? Baru kita cerita langkah dulu tuan-tuan. Baru kita cerita langkah. Belum kita cerita menuntut ilmu lagi. Baru kita cerita pergerakan ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, inilah Islam tuan-tuan. Mengiktiraf perbuatan yang baik yang mana umat dia lakukan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, satu rezeki untuk kita, satu peluang untuk kita. Hadis yang seterusnya tuan-tuan daripada bab yang sama tuan-tuan. Bab yang sama. Jadi kata Imam Nawawi lagi, an Abil Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhulma wa fi ar-ramda faqala ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي مشياي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم في رواية إن لك ما احتسبت daripada Abu Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ada seorang lelaki yang aku tidak mengetahui ada orang yang tinggal lebih jauh daripadanya dari masjid. Orang itu tidak pernah tertinggal pun semayang berjemaah. Pernah dikatakan kepadanya ataupun aku sendiri berkata kepadanya, alangkah baiknya jika kau membeli seekor keldai untuk tungganganmu di waktu malam dan di waktu siang yang panas. Jawab lelaki itu, aku tidak suka rumahku berhampiran dengan masjid, kerana aku mahu supaya ditulis pahala bagi tiap-tiap perjalananku ke masjid, dan ditulis pula pahala di waktu akan kembali kepada keluargaku.
Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah telah menghimpunkan untukmu semuanya itu, yakni pahala yang kau harapkan. Menurut riwayat yang lain, sesungguhnya bagi engkau apa yang engkau harapkan, yang kau kerjakan kerana Allah. Tentang hadis Ubay bin Ka'ab ni, dia Ubay nak menceritakan kepada kita, dia kata ada lelaki yang dia tak tahu pun ada orang lain lagi jauh daripadanya, daripada masjid Nabi SAW. Orang ni tuan-tuan, dia jalan kaki walaupun dia jauh. Dia paling jauh. Ubay kata aku tak kenal orang lain yang lebih jauh daripada dia. Tuan-tuan, zaman Nabi ada kenderaan tak? Ada kenderaan. Ada sahabat yang kaya, ada unta, ada kuda dan sebagainya. Nabi sendiri ada kuda, Nabi sendiri ada unta. Tapi ada sahabat yang miskin, dia tak ada kenderaan ada. Dia sama kehidupan Nabi. Kalau kita baca dia punya siarah dia punya syama'il sirah dia, tuan-tuan, kehidupan Nabi bukan kehidupan macam kita baca cerita-cerita orang biara rahib dan sebagainya, duduk beribadah sahaja, pegang tasbih, duduk saja. Dah, Nabi ketika ke pasar, dia ke pasar. Ada masa dia nak apa? Dia berjihad. Ada masa dia berniaga. Ada masa dia jumpa kawan-kawan. Ada masa orang panggil dia makan, dia pergi makan. Ada masa dia nak rehat, dia pergi ke kebun Abu Talha, dia pergi pada seronok tu. Dia tengok air berigi, di situ perigi yang dia suka. Nabi kehidupan dia seorang manusia tak lari. Kehidupan Nabi dengan kehidupan seorang manusia tu tak lari. Cuma dia ni Nabi, tuan. Kita jangan bayangkan Nabi hanya dengan ibadah sahaja. Nabi dia di rumah, dia berfungsi sebagai ayah, dia berfungsi sebagai suami, dia berfungsi sebagai atuk. Semua ada dia. Semua dia lengkap. Ada orang bila dia bayang Nabi, tuan, ibadah setiap masa. Ibadah yang khusus. Nabi SAW semua pekerjaan dia, semua pekerjaan kita pun kita niatkan Allah, dia jadi ibadah juga. Tapi kesempurnaan antara dunia dan di akhirat ada pada Nabi. Dia bukan pilih akhirat saja. Jadi dia ada kenderaan. Dalam kehidupan Nabi dulu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang niaga, ada orang berkebun, ada orang pahlawan yang hebat, ada orang pengaji yang hebat, orang baca Quran yang hebat. Ubay bin Ka'ab ni seorang qari. Seorang apa? Seorang pembaca Quran yang hebat. Suatu Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan, di masa apa? Di masa dihimpunkan balik orang supaya sembahyang tarawih dia dengan satu imam di Masjid Nabawi, dia lantik Ubay ini sebagai imamnya, tuan-tuan. Sebagai imamnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada macam-macam kita, tuan-tuan. Kualiti tak sama dengan kita, tuan-tuan. Ada peniaga Abdul Rahman, peniaga, tuan-tuan. Abu Talha, peniaga, ada kebun banyak. Khalid Al-Walid, pejuang hebat, tuan-tuan. Asal perang dia. Abu Ubaidah, Amir Al-Jarrah, panglima juga, tuan-tuan. Dan orang lain setengah tak dapat dengan tu. Dia berbeza-beza, tuan-tuan. Jadi bukan semua sahabat duduk dengan Nabi, duduk di masjid, dia bukan. Dia memang ada kehidupan dia sendiri. Jadi tuan, ada seorang lelaki ni, tuan-tuan, dia mungkin daripada orang miskin, dia tak ada kenderaan. Tapi Ubay kata dia lah orang yang paling jauh sekali daripada Masjid Nabi. Dan dia berjalan kaki setiap waktu. Dia tak pernah miss solat berjemaah. Oh, yang ni kita kagum, tuan-tuan. Orang yang paling jauh tak pernah miss solat jemaah, tuan-tuan. Kita kalau kita jauh confirm kita miss, tuan. Dia orang yang paling jauh. Dia tak pernah miss. Sampai orang cadangkan dia. Ubay kata ada yang mencadangkan kepadanya, ataupun di sini ada keraguan. Perawi hadis ragu. Ragu ni bukan mana hadis tak boleh pakai dah. Sama ada orang mencadang kepadanya, ataupun Ubay kata dia mencadang kepada lelaki tersebut. Kalaulah eloklah kalau kamu beli seekor keldai untuk kamu berulang. Keldai tak payah beli unta pun. Keldai je untuk kamu balik, untuk kamu datang ke masjid dan kamu balik kepada keluargamu. Dia kata aku seronok rumah aku jauh, dan aku seronok kehidupan aku berjalan pergi berjalan balik daripada masjid. Dia seronok rezeki tu, tuan. Pasal apa? Pasal dia mengharapkan Allah tulis pahala dia pergi, Allah juga tulis pahala dia balik. Dia kata apa? Inni uridu an yuktabali masyaya ilal masjid. Aku hendakkan ditulis pahala
perjalananku ke masjid, wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga pahala perjalananku bila aku pulang kepada keluarga aku. Dia tidak ditulis. Memanglah pahala tuan-tuan. Tetapi sahabat macam Ubay ini dia kata apa? Beli keldai untuk apa? Tarkabuhu fi zulma wa fi ramda, untuk kamu boleh jalan dalam gelap naik keldai itu. Siang hari tengah panas untuk ramda ni waktu yang panas. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Salat al-awwabin idza tarmadat al-fisal atau idza ramadat al-fisal. Kaum tunai salat awabin itu bila anak-anak unta kepanasan. Ini perkataan ramda. Ramadan apa hasil apa dari perkataannya? Ramda kepanasan. Bulan Ramadan bulan ni apa? Dia ambil nama dia panas. Ramda, ini dia perkataan dia. Solat awabin Nabi kata bila anak unta kepanasan. Kata ada ulama kata solat awabin dengan solat duha itu sama. Tapi ada ulama mengatakan solat awabin dengan duha itu berbeza juga. Bukan solat yang sama. Dia kata sama dengan hadis yang ada perkataan Ar-Ramdah tadi. Bila anak unta kepanasan, pagi yang dah pecah panas, anak unta dah panas, masa tu solat awabin. Jadi ulama kata duha dengan awabin itu satu solat yang sama. Tapi ada juga pandangan mengatakan solat duha dan awabin ini solat yang boleh. Tak apalah, kita tak kisahlah tu. Kita tak kisah. Tapi kita perkataan Ar-Ramdah. Nah, sahabat memikirkan gelap pun dia jalan kaki, panas pun dia jalan kaki. Dia mensuruh dia beli kedai untuk dia naiki waktu gelap dan waktu panas tersebut. Dia kata tanda dia nak perjalanan langkah kaki dia ditulis pergi dan balik. Apa kata Nabi bila Nabi dengar ni? Nabi kata jama'allahu laka dzalika kullu. Allah telah menghimpunkan kebaikan tersebut yang kamu nak tu kesemuanya. Kamu dapat pahala perjalanan kamu pergi. Kamu dapat pahala perjalanan kamu baik. Apa ni perjalanan kamu balik ke rumah jumpa sahabatmu. Di sini tuan-tuan ada persoalan. Kita kata takkanlah orang jalan kaki dia dapat benda ni. Tidak. Orang nak kenderaan dapat ada pahala tuan-tuan. Dapat, tetapi ini habuan khusus bagi orang yang melangkah dengan kaki dia sendiri tuan-tuan. Ini kata ulama. Kita tak mengatakan bahawa orang yang mari ke masjid naik motor, naik kereta dan sebagainya tak dapat pahala. Tetapi tuan-tuan, dia tidak ada perkiraan langkah kaki dia tersebut tuan-tuan. Yang ni Nabi kata Allah telah kumpul kepada kamu semua kebaikan yang kamu nak. Kerana yang pertama dia tak nak berkenderaan, kerana dia rasa kesusahan dia tu Allah akan bayar. Ya, Allah akan bayar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, setengah ulama, ada ulama mengatakan kelebihan kita apa? Kita melangkah kaki sendiri tuan, tanpa gunakan kenderaan. Sebab tu ada para salaf tuan, para ulama salaf kita, demo ni tuan, demo mengelak untuk menggunakan kenderaan bila datang ke masjid. Kenapa? Kerana hadis ni. Nakkan pahala, nakkan ganjaran pahala setiap langkah yang kita menampak masa datang, setiap langkah yang kita menampak masa kita balik. Ramai para salaf, para imam-imam kita, dia memilih untuk tidak berkenderaan bila dia menghadiri masjid. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Lepas ni jangan pula jual kereta dengan motor. Tak sah tuan-tuan. Kita katakan bahawa Islam tak menghalang benda itu semua. Tetapi andai kata kita tak punya benda tu tuan-tuan, kita tak ada kenderaan tuan-tuan, ataupun kenderaan kita, contoh kita kereta kita besar sangat, nak pakai kat masjid susah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau kita jalan, kita dibayar lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan alasan tak apalah aku tak payah pergi Dia bukan alasan tak payah pergi. Tapi kita pergi bab dalam masjid kita sama, tapi bab dalam perjalanan Allah ganjarkan kita dengan ganjaran yang lebih daripada orang lain. Naik kenderaan, kita tak habis naik kenderaan macam mana Allah kira. Kita jangan petikai perkiraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita baca ni, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum. Setiap langkah, setiap pergerakan semua kami hitung berlaku. Kita nak dirahmati Allah. Perhitungan dia macam mana kita serah kepada Allah. Kita yakinlah bahawa sikap adil Allah
Yang Allah itu yang maha adil. Dia memberi ganjaran yang setimpal kepada kita, tuan-tuan. Tak kiralah pekerjaan apa kita buat, kalau ringan insya-Allah ada kebaikan di situ yang dia bagi. Kalau berat, pahala pekerjaan itu lagi, dan pahala kita bersusah payah tu. Contohnya, tuan-tuan, dalam hadis bab kelebihan orang baca Quran, Nabi pernah sebut, kita nak faham hadis ni, kita kait dengan hadis baca Quran ni. Nabi pernah sebut kat kita, tuan-tuan. Nabi kata al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran, ma'as safaratul kiramin bararah, mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Tinggi tak kedudukan dia, tuan-tuan? Tinggi kedudukan orang yang mahir Quran ni, tuan-tuan. Rugi tak kita besar payah? Tak rugi, tuan-tuan. Nak sampai jadi mahir Quran, kedudukan kita sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak lagi hadis-hadis tentang kelebihan orang yang baca Quran, yang belajar Quran dan sebagainya. Tapi Nabi tak kata situ saja. Nabi tak kata orang yang mahir saja. Nabi sebut lagi walladhi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Quran wa yatata'u fihi, dan dia tergagak-gagak, tersangkut-sangkut dalamnya, bersusah payah untuk dia sebut Quran tersebut. Dia baca Quran tapi susah. Nak pukul satu perkataan tu tak ke, yang mati ke, yang syaddah kan susah. Tentang ulang kita belajar tu dah. Nak gabungkan antara satu huruf dengan huruf selepas dia yang mati, yang sukun. Satu huruf dengan huruf selepasnya yang syaddah pula. Satu huruf bila mati di hujung, bila berbaring di hujung, macam mana nak buat? Orang yang lidah bukan Arab ni susah sikit, tuan-tuan. Tapi Nabi janji walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi, dan siapa yang baca Quran dia pun susah payah, dia rasa sukar untuk menyebutnya, falahu ajran, Allah bagi dia dua pahala. Bukan pahala baca saja, pahala apa tu lagi? Pahala kesusahan, pahala dia bersungguh-sungguh, bersusah payah untuk sebut tu, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Baca Quran satu cerita, tapi pahala kesusahan tersebut Allah bagi. Allah bagi. Serupa juga, tuan-tuan. Bab mari masjid, tapi orang yang susah nak datang masjid, Allah bagi pahala setimpal dengan susahnya. Kalau kita senang mari masjid, settle, serupa. Tapi pahala kita mungkin tak sama dengan orang susah. Cuma ada tak? Ada. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ini taklah melidakkan pahala ataupun ganjaran orang yang datang berkenderaan, tuan-tuan. Orang datang berkenderaan bukan dari sudut langkah kaki itu dia tak dapat, tapi banyak lagi, tuan-tuan, ganjaran yang kita boleh dapat dalam masjid, tuan-tuan. Bab semayang saja kita boleh dapat banyak ganjaran. Yang pertama, kita bagi awal ke masjid, betul tak, tuan-tuan? Contoh dalam solat Jumaat Nabi sebut, siapa yang man ata fi sa'atil ula ka'annahu qarrabal badana, Nabi sebut. Siapa yang datang pada waktu pertama, umpamanya dia mengorbankan seekor unta, kata Nabi. Wa man ata fi sa'ati tsaniyah ka'annahu qarraba baqarah. Siapa yang datang waktu kedua selepas itu, umpama dia korbankan seekor lembu dan sebagainya, sampailah kepada korbankan telur je. Dan siapa yang datang bila imam dah naik mimbar di hujung hadis, dia dah tak dapat apa-apa dah. Pahala apa ni? Pahala datang awal. Tak ada. Jadi kita boleh rebut tak benda tu? Boleh rebut. Siapa pun boleh rebut. Benda ni kekal terbuka walaupun kita berkenderaan, tuan-tuan. Antaranya pahala kita berada di saf yang pertama, tuan-tuan. Nabi kata, kalaulah manusia tahu apa yang ada pada nida, lau ya'lamun nas fi ma fi nida wasfil awal. Kalaulah setiap manusia ni tahu apa yang ada pada panggilan azan dan apa yang ada pada saf pertama, melainkan kena mengundi untuk dapatkan kedudukan di saf pertama, nescaya mereka akan sanggup untuk buat undian. Nampak? Kalau manusia tahu untuk dapat saf pertama, Nabi kata, dan manusia tahu apa ada pada azan, datang awal ke masjid, nak saf pertama. Kalau manusia tahu, Nabi kata, kalau terpaksa buat undian untuk dapat saf pertama, semua manusia akan sanggup buat undian tersebut. Hari ni siapa dapat? Hari ni orang 10 orang pertama. Esok siapa? Tak apalah, janji boleh dapat. Kita hari ni ada yang tak pernah hayat duduk saf pertama. Apa ada, tuan-tuan? Yang cuk saf depan, ada cuk saf depan. Yang masalahnya cuk saf belakang tu. Nabi kata, siapa kalau orang tahu apa yang ada pada saf pertama, bukan kalau orang tahu apa yang ada pada saf belakang.
Saf pertama Nabi sebut, kita cuk saf belakang. Tempat tu dia je. Di mana? Di belakang. Allahu Akbar. Tak ada sebut tentang kelebihan saf belakang. Adalah termasuk dalam kelebihan solat jemaah dan sebagainya. Tapi Nabi sebut saful awal. Nanti kita akan jumpa dalam bab Riyadhus Shalihin ni, bab kelebihan surah saf awal. Kalau kita ringkasan Riyadhus Shalihin, saya ada baca di 2-3 masjid, kita ringkasan ni tuan-tuan. Masa saya mula baca Riyadhus Shalihin tu, kitab ringkasan tu tak apa orang kenal ni. Saya pun tak apa kenal ni. Jadi saya baca lah kitab yang full. Kitab yang full ni dia lambat nak jumpa. Ya. Kalau yang bab kalau kitab ringkasan tu dia bab solat dia awal-awal, kita boleh jumpa bab saf pertama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, rebut benda ni tuan-tuan. Rebut sahabat Nabi kata kalau kena undi pun, buat undian siapa dapat, mereka akan sanggup. Kita pasal tak tahu sebab kita cuk yang belakang. Kita cuk yang belakang. Ada orang dia letak sejadah situ, depan kosong lagi. Dia sanggup tengok pintu tu siapa lagi nak masuk. Nak suruh pergi depan supaya dia tak kena bergerak. Ini rugi kan. Dia kata, tapi saya tak dapat saf pertama dah. Paling-paling kuat pun saf ketiga, saf kedua. Saf pertama yang Nabi kata tak ada dah. Tak tuan-tuan. Saf kedua dengan yang saf ketiga mana baik? Yang kedua lagi baik. Sebab Nabi kata afdalu sufufir rijal. Sebaik-baik saf bagi orang yang lelaki, yang ke depan je, yang depan. Sebaik-baik saf orang wanita di mana? Di belakangnya. Jadi lelaki sedepan lagi, paling depan kita paling baik. Lagi depan kita lagi baik. Pahala tu pun tak belum solat lagi, pahala saf je baru. Lagi depan kita lagi baik. Dan ulama kata paling hampir dengan imam paling baik. Sama tak tadi? Lagi depan kita lagi baik. Maknanya kita paling hampir dengan imam paling baik. Kenapa? Sebab kita tahu bacaan imam dan sebagainya. Kita paling dengar dan sebagainya. Nanti kita jumpa bab tu kita akan urai. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun hadis dia menceritakan orang yang datang daripada jauh berjalan kaki ada kelebihan kita sendiri, tapi janganlah kita rasa kita tak boleh di situ, kita tinggalkan yang lain. Kerana banyak lagi kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat. Cerita dia kita datang ke masjid sahaja, banyak kelebihan dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah pukul 7 menit. Jadi kita berhenti di sini tuan-tuan. InsyaAllah esok dengan saya lagi lah. Esok jadual saya lagi. Ini saya kata Ustaz Muhammad. Esok kita sambung lagi. Masih lagi daripada bab yang sama. Bab banyak yang jalan-jalan kebaikan. Kalau panjang umur, kalau Allah berezekikan kita bertemu esok, insyaAllah kita akan sambung lagi. Jadi wallahu ta'ala alam, untuk pagi ini sekadar ini dulu. Dan moga-moga kita dapat pencerahan, dapat fahaman, menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Dan moga-moga Allah kurniakan pahala yang memberatkan lagi mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, sekadar itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf pada kekurangan dan kesilapan. Yang baik dari Allah dan yang lemah daripada teman dari saya sendiri. Sekian aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.